Assalamualaikum dan salam sejahtera. Para pelajar yang dihormati, pada kali ini saya ingin kongsikan serba sedikit mengenai 3 reka bentuk kajian lain-lain, iaitu reka bentuk kajian gabungan atau mixed method, reka bentuk kajian tindakan dan reka bentuk kajian reka bentuk dan pembangunan atau DDR. Apa yang penting bagi pelajar ialah untuk mengetahui mengenai definisi, tujuan, jenis dan proses bagi setiap reka bentuk kajian ini. Reka bentuk kajian yang pertama ialah reka bentuk kajian gabungan atau mixed method. Reka bentuk kajian ini menggabungkan proses-proses dalam pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu kajian yang sama. Gabungan ini dilaksanakan sama ada secara berturutan ataupun serentak yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh berbanding dengan menggunakan satu-satu pendekatan sahaja. Selain itu, melalui reka bentuk kajian gabungan, pengkaji dapat mengurangkan risiko kelemahan bagi setiap pendekatan ini. Menurut Mills dan Gay 2016, reka bentuk kajian gabungan dapat dikategorikan kepada 3 jenis, iaitu kual-kuan, di mana kual itu adalah capital letter, atau kuan-kual, di mana kuan itu adalah capital letter, dan kuan-kual di mana kedua-duanya adalah capital letter. Pendekatan yang ditulis menggunakan huruf besar menunjukkan penekanan pendekatan tersebut dalam sesuatu kajian adalah melebihi pendekatan yang satu lagi. Jika kedua-duanya ditulis menggunakan huruf besar, itu menunjukkan penekanan bagi kedua-duanya adalah sama penting dalam kajian tersebut. Kita mulakan dengan model kual-kuan di mana kual itu adalah huruf besar. Model ini turut dikenali dengan panggilan kajian penerokaan atau exploratory mixed method design. Dalam pendekatan ini, penekanannya ialah kepada pendekatan kualitatif berbanding kuantitatif. Secara spesifiknya, pendekatan kualitatif diguna pakai semasa di fasa pertama kajian bagi meneroka dan mengenal pasti konsep dan hipotesis menerusi kaedah seperti pemerhatian atau temu bual terhadap individu atau kumpulan. Sementara itu, pada fasa kedua kajian, konsep dan hipotesis yang muncul hasil dapatan analisis kualitatif akan diuji menggunakan teknik kuantitatif. Model seterusnya ialah model kuan-kual, di mana kuan itu menggunakan huruf besar. Model ini turut dikenali sebagai reka bentuk kajian penjelasan ataupun explanatory mixed method design, di mana penekanan lebih kepada pendekatan kuantitatif berbanding kualitatif. Semasa fasa pertama kajian, pengkaji akan membentuk hipotesis, mengutip data kuantitatif dan menjalankan analisis data. Dapatan kajian kuantitatif ini akan menjadi asas kepada jenis data yang akan dikutip, analisis dan interpretasi dalam pendekatan kualitatif semasa fasa kedua kajian. Dalam fasa kedua kajian, pengkaji akan menggunakan dapatan dan interpretasi analisis kualitatif bagi menjelaskan atau menghuraikan dapatan kajian kuantitatif. Model reka bentuk kajian gabungan ketiga ialah kuan-kual, di mana kedua-duanya menggunakan huruf besar. Reka bentuk ini turut dikenali sebagai reka bentuk kajian gabungan triangulasi ataupun triangulation mixed method design, di mana data dari kedua-dua pendekatan adalah sama-sama penting dan dikutip secara serentak. Kelebihan kaedah ini ialah di mana kelemahan satu-satu pendekatan dapat di-cover oleh pendekatan yang lain. Walau bagaimanapun, penggunaan model ini akan memberikan cabaran kepada penyelidik kerana memerlukan kemahiran dalam mengutip data, menganalisis dan menginterpretasi secara serentak dalam kedua-dua pendekatan, dan untuk mengenal pasti sama ada dapatan adalah selari atau tidak antara kedua-dua pendekatan tersebut. Seterusnya ialah contoh bagaimana data dianalisis dalam setiap model reka bentuk kajian gabungan. Kita lihat model yang pertama, iaitu model triangulasi, di mana penekanan ialah pada kedua-dua pendekatan.
Sebagai contoh, data kualitatif di kod diberikan nombor dan frekuensi atau bilangan kali ia muncul direkodkan sebagai data numerik. Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif bagi mendapatkan frekuensi. Kemudian kedua-dua data akan dibandingkan. Contoh seterusnya ialah data kuantitatif dari soal selidik dijalankan analisis faktor. Tema yang terbentuk dibandingkan dengan tema yang muncul hasil analisis data kualitatif. Selanjutnya, dapatan kuantitatif dan kualitatif juga boleh dibandingkan secara langsung. Trend statistik disokong oleh tema kualitatif ataupun sebaliknya. Seterusnya ialah data kualitatif dan kuantitatif boleh digabungkan bagi membentuk pembolehubah kajian yang baru. Contohnya, pembolehubah kuantitatif dibandingkan dengan tema kualitatif bagi menghasilkan pembolehubah kuantitatif yang baru. Dalam model kuan diikuti kual, penekanan ialah kepada pendekatan kuantitatif. Contoh analisis data yang boleh dilakukan ialah seperti data kuantitatif dikumpulkan dan data terpencil dikenal pasti. Seterusnya, pengkaji akan mengumpulkan data kualitatif untuk meneroka ciri data terpencil tersebut. Selain itu, pengkaji boleh menjalankan tinjauan kuantitatif untuk membandingkan dua atau lebih kumpulan pada pembolehubah tertentu. Langkah ini disusuli dengan temu bual kualitatif untuk meneroka sebab perbezaan ini berlaku. Pengkaji juga boleh menjalankan tinjauan kuantitatif dan membentuk faktor menerusi analisis faktor. Faktor yang terbentuk akan digunakan sebagai asas yang membantu dalam mengenal pasti tema hasil analisis data kualitatif. Yang terakhir ialah model penerokaan atau kual diikuti kuan. Dalam model ini, pengkaji boleh mengumpulkan data kualitatif dan mengenal pasti tema-tema yang muncul. Pengkaji kemudiannya boleh menggunakan tema-tema tersebut sebagai asas untuk mengenal pasti instrumen yang selari dengan tema data kualitatif tersebut. Selain itu, pengkaji juga boleh mengenal pasti tema dan pernyataan spesifik dari individu untuk menyokong tema berkenaan. Pengkaji menggunakan tema dan pernyataan ini untuk membina item-item bagi suatu instrumen. Alternatifnya, pengkaji juga boleh menganalisis instrumen sedia ada yang boleh disesuaikan dengan tema diperoleh. Setelah itu, instrumen dibina dan diuji dengan mentadbirkannya terhadap sampel populasi. Berikut adalah ciri-ciri satu kajian yang menggunakan reka bentuk kajian gabungan. Pertama, tajuk kajian memasukkan istilah yang menggambarkan gabungan kedua-dua pendekatan seperti kuantitatif dan kualitatif, triangulasi dan juga gabungan. Kedua, kedua-dua kaedah kuantitatif dan kualitatif diguna pakai dalam kajian yang dijalankan. Ketiga, pengkaji menerangkan jenis kaedah gabungan yang dipakai sama ada penerokaan, penjelasan atau triangulasi. Keempat, pada bahagian kutipan data, dinyatakan jenis data yang dikumpulkan sama ada naratif, numerical ataupun kedua-duanya. Kelima, pernyataan tujuan atau persoalan kajian menyatakan jenis kaedah yang digunakan. Keenam, soalan dinyatakan bagi kedua-dua pendekatan sama ada kuantitatif atau kualitatif dan ada juga yang mencadangkan untuk menggabungkan kedua-duanya. Ketujuh, pengkaji menyatakan kaedah mana yang diberikan penekanan dalam kajian tersebut. Kelapan, pengkaji menyatakan susunan kutipan data sama ada secara serentak atau mengikut urutan. Kesembilan, pengkaji menerangkan bagaimana data akan dianalisis menggunakan strategi kuantitatif dan kualitatif. Kesepuluh, penulisan adalah seimbang melibatkan kedua-dua pendekatan. Reka bentuk kajian seterusnya ialah reka bentuk kajian tindakan. Dari segi definisi,
Kajian tindakan adalah inquiry sistematik yang dilaksanakan oleh guru penyelidik, pengetua, kaunselor atau pemegang taruh bidang pendidikan melalui pengumpulan maklumat mengenai bagaimana sekolah mereka beroperasi, guru mengajar dan pelajar belajar. Secara umumnya, tujuan kajian tindakan ialah untuk menyediakan kaedah bagi menyelesaikan masalah yang berlaku di sekolah supaya dapat ditambah baik. Selain itu, kajian tindakan merupakan kajian yang dijalankan oleh guru untuk diri mereka sendiri, di setting mereka sendiri, menerusi refleksi yang dijalankan atau dikenali sebagai pengamal reflektif. Menurut Mills dan Gay 2016, terdapat dua jenis kajian tindakan, iaitu kajian tindakan jenis kritikal dan praktikal. Kajian tindakan jenis kritikal dijalankan berlandaskan kepada teori dan bukan kerana kajian tersebut kritikal atau penting di setting guru tersebut. Walaupun kajian jenis ini dikatakan kurang praktikal, namun ia turut memberikan dapatan umum yang bermanfaat kepada bidang pendidikan. Sementara itu, kajian tindakan praktikal pula menekankan kepada bagaimana atau how to terhadap isu yang dihadapi di setting guru berkenaan. Oleh kerana itu, kajian jenis ini dikatakan kajian yang kurang dari aspek teori, namun sangat bermanfaat dari segi praktikal. Andaian kajian jenis ini ialah guru sebagai pembuat keputusan di bilik darjah boleh memilih fokus, kaedah pengumpulan data, kaedah menganalisis dan menginterpretasi data serta membina rancangan tindakan berdasarkan kepada dapatan kajiannya. Kajian tindakan boleh dilaksanakan sama ada dalam konteks individu guru, jabatan di sekolah atau di peringkat sekolah berkenaan. Proses kajian tindakan melibatkan langkah mengenal pasti fokus kajian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data dan membina rancangan tindakan. Fokus kajian hendaklah berkait dengan setting dan amalan guru, mampu dikawal, isu yang menarik minat untuk dikaji dan sesuatu yang hendak ditambah baik. Guru boleh melaksanakan langkah ini dengan membuat refleksi kendiri dan menerusi aktiviti yang dijalankan. Data yang dikumpul adalah berkait dengan isu atau masalah yang dialami. Pengkaji perlu menentukan bagaimana data yang dikutip boleh menjelaskan pemahaman terhadap masalah, seterusnya membantu menyelesaikan isu berkenaan. Oleh itu, reka bentuk kajian tindakan boleh melibatkan data berbentuk kuantitatif atau kualitatif. Pada kebiasaannya, data reka bentuk kajian tindakan yang berbentuk kuantitatif akan menggunakan analisis data berbentuk deskriptif seperti mean, mode, median dan juga sisihan piawai. Sementara itu, langkah terakhir dalam reka bentuk kajian tindakan ialah berkongsi dapatan kajian sama ada secara formal atau tidak formal dan sama ada secara lisan ataupun bertulis dengan pemegang taruh pendidikan seperti rakan guru, pentadbir dan sebagainya. Pengkaji juga mengenal pasti apa langkah yang perlu diambil untuk menambah baik amalan berkaitan isu atau masalah dihadapi di settingnya. Reka bentuk kajian yang terakhir ialah reka bentuk kajian pembangunan ataupun DDR. Reka bentuk kajian pembangunan merupakan satu bentuk kajian sistematik yang melibatkan proses mereka bentuk, membangunkan dan menilai bagi tujuan mendapatkan eviden yang bersifat empirikal terhadap sesuatu ciptaan seperti produk, alatan, model, modul dan sebagainya, sama ada ciptaan baru atau penambahbaikan pada yang sedia ada. Reka bentuk kajian ini turut dikenali sebagai multiple research method kerana melibatkan pelbagai pendekatan kajian seperti kuantitatif, kualitatif dan juga gabungan dalam satu kajian. Secara umumnya, matlamat reka bentuk kajian ini ialah untuk meneroka, mendapatkan eviden dan menghuraikan hubungan antara elemen.
Terdapat dua jenis reka bentuk kajian pembangunan, iaitu jenis 1, kajian produk, dan jenis 2, kajian model. Dalam kajian produk, penekanan ialah terhadap produk atau reka bentuk program yang spesifik, pembangunan atau penilaian terhadap projek. Manakala dalam kajian model, penekanan ialah mengenai proses, peralatan atau model reka bentuk pembangunan atau penilaian. Berikut adalah fasa-fasa dalam kedua-dua jenis reka bentuk kajian DDR. Perbezaan antara keduanya ialah pada fasa reka bentuk dan fasa pembangunan, yang mana ia diasingkan dalam kajian produk, manakala dalam kajian model ia disekalikan. Fasa analisis keperluan dijalankan bagi mengenal pasti keperluan terhadap pembinaan model ataupun produk ataupun modul dan lain-lain. Melalui fasa ini, pengkaji dapat mengenal pasti setiap persoalan kajian yang ingin dijalankan. Contoh kaedah yang boleh digunakan ialah seperti temu bual, tinjauan, analisis kandungan, pemerhatian dan kajian kes. Fasa reka bentuk dan pembangunan melibatkan rujukan pakar, pengguna dan literatur dalam usaha mereka bentuk dan membangunkan produk, model, modul dan sebagainya yang telah dirancang. Fasa ini juga turut melibatkan struktur pembinaan sesuatu kerangka, item, elemen dan juga konstruk kajian. Kaedah yang boleh digunakan ialah seperti teknik Delphi, Fuzzy Delphi, Structural Equation Modeling ataupun SEM, temu bual, tinjauan literatur, soal selidik dan penilaian pakar. Sementara itu, fasa penilaian dan kepenggunaan, pengkaji akan menilai sama ada produk, model, modul sesuai dan berkesan dalam konteks kajian. Kaedah yang boleh digunakan ialah seperti temu bual, soal selidik, quasi eksperimen, pre-test dan post-test, effective test, analisis statistikal dan penilaian pakar. Setakat itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Diharapkan agar para pelajar mendapat sedikit gambaran mengenai reka bentuk kajian lain-lain yang terdiri daripada pendekatan gabungan atau mixed method, kajian tindakan dan reka bentuk kajian pembangunan atau DDR. Sekian, terima kasih.